Daripada membesar di sebuah mosyaf kecil di Israel hingga menjadi ketua UFO Presiden Trump, ahli astrofizik Harvard, Profesor Avi Loeb, kini mengetuai usaha saintifik Rumah Putih untuk mengkaji fenomena udara tidak dikenali atau UAP. Dan beliau bersama kita sekarang. Sila, berikan tepukan gemuruh untuk Avi Loeb yang telah terbukti betul. Belum lagi. Saya pernah menemu bual Anda beberapa tahun lalu tentang yang dari Hawaii itu, yang Anda mahu, saya lupa namanya. Dan pada masa itu semua orang mengkritik Anda. Dan kini Anda seorang ahli fizik profesional dan tiada siapa yang berani sebelum ini. Tapi Anda tahu apa yang Anda bincangkan. Apa yang membuatkan Anda begitu berani sehingga tidak peduli apa yang orang lain katakan pada masa itu? Terima kasih kerana menjemput saya. Saya memang dibesarkan di ladang dan saya lebih mengambil berat tentang alam semula jadi berbanding apa yang orang kata. Sebagai seorang saintis, saya mempunyai keistimewaan untuk mengekalkan rasa ingin tahu zaman kanak-kanak saya. Dan soalan paling asas dalam sains ialah, adakah kita bersendirian? Kerana jika kita mempunyai jiran di persekitaran kosmik kita, itu bermakna kita mungkin bukan berada di puncak rantai makanan dari segi kosmologi. Dan juga anda tahu, kita boleh belajar tentang sains baru, teknologi baru daripada mereka. Ini bermakna jika anda percaya kepada Tuhan, Tuhan bukanlah ibu bapa kepada hanya satu anak sahaja. Dan anda tahu, itu akan memberi inspirasi kepada kita daripada hanya menumpukan pada konflik di permukaan dua dimensi ini. Batu tempat kita dilahirkan ini. Kita akan terinspirasi untuk mempertimbangkan ruang antara bintang 3 dimensi yang boleh kita terokai. Jadi secara keseluruhannya, saya rasa dia akan menjadi satu message yang sangat membangkitkan semangat kepada manusia. Kita semua berada dalam satu kapal yang sama. Dan jika kita mempunyai jiran, anda tahu, yang mengetuk pintu, yang ia lebih akan menjadikan perkara ini. kita tetap mahu belajar daripada mereka. Selalunya ketukan di pintu boleh meyakinkan ahli keluarga untuk berhenti bertengkar dengan kuat dan memberi tumpuan kepada tetamu. Jadi itulah harapan saya untuk masa depan. Tetapi setakat ini, kita masih belum mempunyai bukti muktamad. Tetapi memang benar, pada tahun 2017, kita pernah ada satu objek antara bintang yang kelihatan sangat pelik. Ia berbentuk leper, telah ditolak menjauhi matahari oleh satu kuasa misteri selain daripada grafiti dan tidak menunjukkan sebarang penyejatan seperti yang berlaku pada komet. Jadi saya mencadangkan mungkin ia adalah sesuatu yang berteknologi. Dan kini kerajaan Amerika Syarikat sedang mendedahkan fail-fail berkaitan objek tidak dikenali. Ini adalah objek-objek yang Pentagon dan agensi-agensi perisikan tidak dapat kenal pasti. Dan anda pasti fikir mereka akan sangat keberatan untuk mendedahkan fakta itu kerana ia bermakna mereka tidak melaksanakan tugas mereka. Tapi kenapa ia ditutup sepanjang hari? Selama bertahun-tahun ini. Itulah yang kami semua tertanya-tanya. Seperti kenapa ia perlu dirahasiakan sampai begitu sekali? Maksud saya, kami telah berbincang. Awak tahu tentang bintang yang ada 8 penjuru itu. Semua orang dah bercakap tentangnya selama berbulan-bulan. Seperti kenapa ia perlu jadi rahsia besar sangat? Jadi, sebab pertama ialah kebanyakan data ini diperoleh melalui sensor terperingkat. Ini adalah sensor yang kerajaan AS tidak mahu negara pesaing tahu tentang kewujudannya. Tapi kemudian, sebab kedua pula, sudah tentu apabila birokrat tidak dapat menyelesaikan sesuatu, mereka tidak mahu mengaku bahawa mereka tidak menjalankan tugas mereka. Mereka hanya menyimpannya begitu saja. Jadi, pengelasan menawarkan satu penyelesaian yang sangat mudah supaya Kongres Amerika Syarikat tidak akan menyemak kelemahan-kelemahan dalam pertahanan Amerika Syarikat. Jadi, baru-baru ini, Presiden Trump telah mengeluarkan arahan untuk mendedahkan semua maklumat yang tidak memberi kesan atau tidak mempunyai sebarang akibat terhadap keselamatan negara. Ya. Dan kita telah melihat 4 pendedahan yang ditonton oleh 2 bilion orang di seluruh dunia yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu mana-mana laman web lain yang dalam tempoh 2 bulan mempunyai 2 bilion penonton. Jadi ini adalah satu topik yang sangat menarik minat orang ramai. Ia juga memberi inspirasi kepada kanak-kanak untuk menjadi betul. saintis. Saya suka perkara ini. Perkara ini, saya boleh bercakap tentang ini sepanjang hari. Saya salah seorang kanak-kanak yang suka duduk dan berfikir serta melihat bintang-bintang. Jadi saya faham, kalau saya tidak menjadi seorang wartawan, mungkin saya sendiri akan menjadi ahli astrofizik. Tapi anda tahu, walaupun begitu, anda tak boleh. Ada juru terbang, pegawai rasmi yang kini semuanya sedang ditemu bual mengatakan bahawa mereka melihat ini, orang takut untuk diejek. Tapi kita sedang melihat video-video ini. Macam mana? Sebenarnya situasinya agak berbeza daripada skrip Steven Spielberg dalam filem terbaru Disclosure Day, di mana watak utama keretanya dihempaskan ke arah kereta api yang sedang bergerak. Anda tahu, kereta saya masih elok. Malah kerajaan AS meminta nasihat saya sebagai seorang saintis mengenai perkara ini. Jadi anda tahu, perkara tentang sains ialah kebanyakan masa kita berada dalam keadaan tidak pasti kerana kita tidak mempunyai cukup petunjuk.
cukup bukti dan ia adalah kerja seorang detektif. Dan kita boleh membuat kemajuan dengan mengumpul data baharu atau menganalisis data lama. Jadi kita perlu membina sensor baharu. Atau jika kerajaan mempunyai data yang berguna, majlis saya sedang cuba mendapatkannya supaya kita boleh menganalisisnya. Dan harapan saya ialah kita boleh membuat kemajuan dalam perkara ini. Terdapat dua kemungkinan, sama ada kita sedang berhadapan dengan teknologi buatan manusia, di mana ini adalah isu keselamatan negara. Betul, tapi bagaimana awak lihat ia bergerak ke atas, ke bawah, ke sisi? Saya macam tanpa sebarang bahan dorong. Betul, Saya akan jadi tapi seorang lelaki manusia. Baiklah, saya akan beri awak satu contoh. Bayangkan pancaran laser mencipta satu titik panas di atmosfera. Ia sama seperti titik laser yang bergerak dan membuat kucing jadi gila. Awak tahu, mereka ikut titik itu seolah-olah ia adalah satu objek. Kita mungkin sedang melihat sesuatu seperti itu. Jadi tiada geseran atmosfera kerana ia bukan objek sebenar. Jadi awak tahu, tetapi ia tidak mungkin menjadi titik laser kerana kita berdepan dengan objek yang dilihat pada jarak beberapa kilometer. Dan jumlah kuasa yang diperlukan untuk laser seperti itu jauh melebihi apa yang digunakan oleh tentera. Maksud saya, baru-baru ini kita tahu tentang Rafael di Israel yang menghasilkan senjata laser yang boleh melindungi daripada drone Tapi anda terhadap tahu di peluru mana lawan-lawan berpandu itu? Jika anda balistik. adalah peluru berpandu, anda tahu itu adalah laser. Anda tidak akan fikir, tiada siapa akan kata itu adalah UAP. Betul tu. Jadi hakikat bahawa Pentagon, agensi perisikan, datang kepada saya sebagai seorang saintis bermakna mereka tidak pasti sama ada ia buatan manusia. Jika mereka yakin ia boleh jadi buatan manusia atau dihasilkan oleh negara lain dengan teknologi mereka, mereka akan menulis memo sulit kepada Setiausaha Perang Pete Hegseth. Sebaliknya, mereka datang kepada saya dan itu bermakna bagi saya ada kemungkinan kita akan menemui sesuatu yang benar-benar luar biasa. Mari kita selidiki. Jadi saya macam budak masuk kedai gula-gula. Apabila mereka, maksud saya sudah setuju sejak awal apabila mereka meminta saya untuk melakukan ini. Jadi anda tahu, satu lagi perkara, kita undur sedikit ke belakang maksud saya, kerana apabila kita melihat kembali kepada sumber-sumber kuno, zaman Alkitab maksud saya, terdapat juga banyak alegori dalam Alkitab dan Taurat. Anda tahu dan Zohar juga membincangkan tentang perkara-perkara ini. Anda dengar kisah-kisah Samaria dan anda tahu, semua teori-teori ini yang ramai orang, anda tahu, bincangkan. Tetapi anda tahu, anda akan fikir bahawa perkara-perkara ini tidak datang begitu sahaja. Maksud saya, cerita rakyat tidak semestinya jauh daripada kebenaran. Ya, itulah jadi kenapa apa sains yang itu semua orang menerimanya pada masa itu? Kenapa sains perlu menjadikannya lebih rumit dengan menuntut bukti? Sebenarnya, saya cuba menyatakan bahawa sains tidak perlu menjadikannya rumit. Tetapi, kita perlu memberi perhatian kepada bukti kerana cerita tidak semestinya benar. Kita tahu bahawa ahli politik menceritakan kisah kepada orang ramai yang akhirnya tidak benar. Agama juga melakukan perkara yang sama. Jadi, cara untuk kita maju adalah dengan mengumpul bukti, petunjuk yang akan membimbing kita ke arah kebenaran. Itulah perbezaannya. Dan sudah tentu ia mengambil lebih banyak masa untuk melakukan kerja keras berbanding hanya bercerita. Itulah sebabnya saya kata, teruskan fokus pada berbola cahaya itu yang sedang dilaporkan, bukan pada media Betul. sosial. Jurulatih bola keranjang kata, fokus pada bola, bukan pada penonton. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Sekarang ada kemungkinan bahawa anda tahu kita pernah dikunjungi pada masa lalu. Malah manusia memperoleh banyak kebolehan kita sekarang hasil daripada nasihat yang kita terima daripada pelawat-pelawat antara bintang. Itu mungkin, kita cuma tidak mempunyai bukti yang muktamad. Saya Untuk harap itu. kita boleh jumpa ini. Masa, jika seseorang perlu mencarinya, andalah orangnya. Awak perlu selesaikan apa yang awak mulakan. Bukankah mereka akan Terima mendarat di kasih. sini dan biarkan kita ambil sampel, Tapi terima kasih, saya akan lakukan yang terbaik dan sudah tentu mendarat gambaran di besarnya sini supaya ialah kita boleh mengujinya. jika anda percaya kepada Tuhan, itu bermakna Tuhan bukanlah ibu bapa kepada hanya seorang anak saja. Masuk kekal. Terima kasih banyak, Kavi. Saya boleh terus bercakap tanpa henti. Kita perlu sambung perbualan ini nanti. Saya memang suka topik ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana menjemput saya.